Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Video kita pada kali ini sebenarnya saya agak berat hati nak buat juga sebenarnya tahu. Sebab saya dah tak nak sentuh berkenaan dengan isu kontroversi kata-kata Fadlan Siddiq yang benar-benar menggemparkan alam maya pada minggu ini. Tetapi oleh kerana ada seorang anak papa yang ala-ala ustaz buat video sambil petik video saya, kan? Dalam petik video saya, ulas di luar konteks pula tu. Kalau Fadila punya hal, pandai pula kau suruh ulas ikut konteks. Tapi video saya, dia tak nak pula ulas ikut konteks. Jadi saya terpaksalah buat video ini untuk jawab persoalan beliau. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya sebenarnya macam saya katakan tadi, dah tak nak ulas dah benda ini. Sebab bagi saya benda ini dah terlampau banyak sangat diulas. Anda semua tahu pendirian saya dan anda semua tahu pendirian saya ini bukan pendirian saya seorang. Sebaliknya pendirian yang sama dikeluarkan oleh Dr. Mazhar, oleh Ustaz Azhar Idrus dan ramai lagi sebenarnya. Tetapi oleh kerana saya terjumpa video ini ditagkan oleh anak papa terhadap saya dekat Facebook, maka saya kena ulas benda ini. Sebab video ini ada melibatkan saya. Jemput tuan-tuan dahulu, video penuh, saya tak ada edit, tak ada cut, tak ada apa. Lepas itu kita ulas. Celaka betul. Relax, cool. Jangan marah, jangan tersinggung. Okey, perkataan celaka juga ada dalam Quran. Tapi adakah bermaksud bila tuan-tuan pun tersinggung, tuan-tuan pun akan tersinggung juga dengan perkataan celaka dalam Quran? Nampak? Sebab itu kita nak kena faham konteks dan juga konten. Ambil contoh yang kedua. Anak kita bergaduh dekat rumah ni. Keluar perkataan macam-macam. Babi, bodoh, jahil, celaka. Apa kita buat? Kita nak tepuk tangan ke? Sebab ayat tu ada dalam Quran. Tak. Kita akan larang dia. Alung, Angah, abang tak nak lagi dengar perkataan macam tu dalam rumah kita ni atau dengan kawan-kawan. Tak boleh. Jangan sebut lagi. Adakah kita bermaksud bahawasanya anak kita tak boleh menyebut perkataan yang sama dalam Quran? Tak. Nampak? Konteks yang berbeza. Konten saja sama. Ambil contoh yang paling mudah lah tuan-tuan dan puan. Okay? Ini konteks. Ini juga konteks. Okay? Lain kan? Baik. Saya isi konten yang sama. Ini konten. Konten saya isi dalam konteks A. Okey. Konten yang sama juga saya isi dalam konteks B. Konten yang sama. Betul? Tetapi konteks yang berbeza. Nampak? Bahasa dalam Quran adalah bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak boleh nak dipertikaikan. Tak boleh. Jelas? Yang bahasa dekat rumah kita, itu bahasa yang kita faham. Bahasa untuk kita mentarbiahkan anak-anak. Bahasa untuk kita membentuk akhlak anak. Bahasa untuk kita membentuk adab pada anak. Supaya bila dia dekat luar, dia tak semudah-mudahnya memanggil orang lain itu kafir. Malahan dalam PAS ni pun, banyak kenyataan dekat Harakah tidak menyebut perkataan kafir. Digantikan dengan perkataan non-Muslim. Kenapa begitu? Nampak? Yang malangnya, dengan betul-betul yang malangnya adalah bila mana ada di kalangan mereka ini yang menggantikan perkataan dalam surah Al-Kafir itu dengan perkataan non-Muslim. Itu salah. Apatah lagi kalau tujuannya untuk memparodikan, kalau tujuannya untuk menyindir, kalau tujuan untuk mempermainkan. Tak boleh. La haula wala quwata illa billah. Dan siapa yang buat? Anak Presiden PAS. Influencer kepada pembangkang. Allah Maha mengetahui, Allah memesongkan untuk mereka agar menjadi bukti bagi kita semua melihat bagaimana perancangan mereka untuk menimbulkan kebencian. La haula wala quwata illa billah azim. Dan ini perkara yang nyata. Mata-mata untuk agenda politik mereka. Bukan agenda Islam. Betul? Ingat, sentiasa semak fakta. Jom kita sama-sama mencari malam Laylatul Qadar. #sayang kawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Anak papa ini memang nampak macam alim, nampak macam warak. Tak ada masalah, insya-Allah dia alim, insya-Allah dia warak. Tetapi dalam hal ini, dia telah melakukan dua kesilapan besar. Yang pertamanya, tuan-tuan sekalian, dia sendiri tak faham apakah argumen kita sebenarnya. Nombor duanya, dia sendiri telah tidak berlaku adil. Dia kata kita tak ulas berkenaan dengan hal fadilah itu mengikut konteks dia. Dia sendiri ulas hal saya tanpa mengikut konteks saya, betul tak? Kita cerita satu-satu. Saya tak nak ulang baliklah apa hujah saya mengapakah yang kita katakan Fadlina Siddiq ini tersilap. Tetapi nak cerita jugalah sikit-sikit.
Yang utamanya kat sini tuan-tuan sekalian, ini bukan isu yang kita kata nak panggil kafir itu suka hati ke apa-apa ke, tak ada. Sebaliknya kita cuma kata ayat Fadlinah itu yang katakan haram perkataan kafir dekat dalam rumah dia itu full stop. Itu yang salah. Itu memberikan konotasi yang berbeza. Konteks mana pun dia tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia berbeza tau dengan kata, oh aku haramkan kau sewenang-wenangnya menyalahgunakan perkataan kafir. Atau aku haramkan kau jangan panggil kafir sesuka hati. Aku haramkan kau untuk panggil orang kafir dengan niat untuk menghina dan sebagainya. Itu betul. Sebab dia ada konteks kat situ. Tetapi kalau dia simplistik kata, aku haramkan perkataan kafir dekat rumah aku ni. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Sebab bila dia kata macam tu, bermaksud dia telah mengharamkan sesuatu benda yang turun dari Allah Ta'ala. Ini jelas. Dr. Mazhar cakap benda ini semua jelas. Jadi benda ini, kalau anda cerita pasal konteks ke, nak curah-curah air nak gelas ke apa-apa ke, dia tetap membawa konotasi yang salah. Iaitu kau telah mengharamkan full stop. Lainlah macam saya katakan tadi. Saya larang anak-anak saya daripada sewenang-wenangnya untuk panggil orang itu kafir, orang ini sebagai kafir dan sebagainya. Saya haramkan anak-anak saya untuk menyalahgunakan perkataan kafir. Saya haramkan anak-anak saya daripada menggunakan kafir itu untuk tujuan merendahkan orang lain. Yes, itu saya setuju. Tanpa bahas, saya setuju sangat-sangat. Perkataan kafir itu perkataan yang mulia datang Allah Ta'ala. Dan kita tak boleh gunakan untuk tujuan yang menghina. Tak boleh sama sekali. Sebab Rasulullah sendiri pun tidak mengisbatkan kafir itu untuk tujuan menghina. Sebaliknya hanya sebagai satu pembeza akidah sahaja. Muslim, kafir, that's it. Tetapi ayat Fadlinah itu, dia full stop kan. Haram guna dekat rumah. Kerana itulah banyak persoalan timbul. Dan persoalan itu membawa kepada video saya yang dia petik sekerat tu masalahnya kan. Sekarang ini, untuk saya jawab benda itu, saya lampirkan balik video saya yang tersebut itu, saya panjangkan sedikit sebab ada sambungan di selepasnya yang saya tidak sharekan dekat video yang asal itu. Ini video yang agak panjang sedikit. Saya bersetuju dengan beliau berkenaan pendekatan dakwah itu sebab memang betul. Even almarhum Tuan Guru Ni Aziz pun pernah mengajarkan kepada kami orang-orang PAS, kalau kita nak berdakwah terhadap orang-orang bukan Islam, maka kita gelarkan perkataan yang mereka suka dengar. Jangan gelarkan mereka dengan perkataan kafir kalau kita berdakwah dan sebagainya. Sebab benda tu, walaupun perkataan itu perkataan yang bukanlah satu konotasi yang jahat, tetapi ialah kadang-kadang pemahaman orang lain-lain kan. Jadi boleh guna perkataan non-Muslim, no problem. Bahkan macam ini, posting dari Pasti Negeri Selangor pun guna perkataan non-Muslim. Dia tak guna perkataan kafir. So tak ada masalah pasal tu sebenarnya. Masalah timbul, masalah muncul bila Fadlinah kata dia haramkan penggunaan perkataan kafir itu dekat rumah dia dan dia tak ajar anak-anak dia untuk guna perkataan kafir itu. Membawa maksud Fadlinah memang tak bagi sama sekali anak-anak dia sebut perkataan kafir dekat rumah beliau. Jadi di sini menimbulkan beberapa persoalan. Persoalan yang pertama ialah, adakah mereka ini tak baca Al-Quran dekat rumah? Sebab dalam Al-Quran, tak ada cerita perkataan kafir yang diucap beratus kali dalam Al-Quran itu. Tetapi setiap ada satu surah khusus untuk orang-orang kafir, iaitu surah Al-Kafirun. Di mana ayat pertama pun dah kata macam ni dah. Qul ya ayyuhal kafirun. Habis tu takkan Fadlinah, oleh kerana dia kata dia mengharamkan perkataan kafir itu dekat rumah dia, maka ayat itu berubah seperti ini. Qul ya ayyuhal non-muslimun. Kacau bang kalau macam tu. Jenuh bang. Elok-elok dapat pahala, dapat laknat masalahnya. Sebab apa? Sebab mengubah perkataan Al-Quran. Di sini jelas tuan-tuan sekalian. Sekarang ini, saya langsung tidak mengubah ayat Quran untuk tujuan parodi dan sebagainya. Tidak. Sebaliknya, saya telah cuba untuk mendatangkan satu persoalan. Kalau kau haramkan perkataan kafir itu dekat rumah, jadi macam mana kau nak baca Al-Quran dekat rumah? Macam mana kau nak baca surah Al-Kafirun sebab kau telah mengharamkan perkataan kafir itu full stop. Tidak ada konteks. Konteks tadi kau tak tepat. Kau tidak mengharamkan kafir itu digunakan sewenang-wenang atau digunakan salah sebagainya. Kalau dia cakap macam tu, yes, itu salah saya. Tetapi dia cakap saya haramkan penggunaan kafir dekat rumah, itu tak betul. Ini silap Fadlinah sebenarnya yang kita tegur. Dia silap dari segi laras bahasa dia dan benda itu boleh membawa konotasi yang sangat-sangat berbeza sebenarnya tau. Dan benda ini sekali saya cakap, bukan saya cakap, tetapi Dr. Mazhar yang cakap. Dan anda kata kalaulah si anak papa ini tak puas hati. Dia kata saya ini mengubah ayat Quran. Ustaz Khalil mengubah ayat Quran untuk tujuan parodi dan sebagainya. Cuba tonton, sekali lagi, cuba tonton video Ustaz Abdul Somad ini. Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan Ustaz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non-muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non-muslim.
Ada. Kafir kan dari dulu. Jadi saya nak tanya, selepas anda menonton video ini, berani tak anda, wahai anak papa, anda kata Ustaz Abdul Somad ini telah mengubah ayat Al-Quran untuk parodi? Tidak. Takkan beraninya. Sebab Ustaz Abdul Somad ini merupakan seorang ulama yang tersohor. Tersohor di rantau Asia Tenggara ini, di Nusantara ini. Mana mungkin dia berani hendak sound Ustaz Abdul Somad seperti mana dia sound saya? Sebab apa tahu? Sebab dia memandang benda ini segi politik sebenarnya. Dia memandang benda ini daripada kacamata politik. Sebab itu dia sebut tentang perkataan politik. Sedangkan anda boleh cek semua video saya berkenaan hal ini, saya tak sentuh langsung pasal politik. Saya tak sentuh langsung tentang dia ini merupakan orang kata apa, orang Pakatan Harapan ke, orang DAP ke, orang PKR ke, tak ada. Sebaliknya saya sentuh betul-betul atas konotasi ayat dia yang salah itu. Sama macam dulu saya pernah sentuh berkenaan dengan Ketua Pemuda PAS yang telah mengeluarkan ayat undi PH, undi BN masuk neraka. Saya tegur perkara itu walaupun dekat Facebook dengan penulisan, tetapi saya tegur. Bukan tak pernah tegur. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, dalam hal berkaitan akidah agama ini, kita memanglah kadang-kadang terbuai oleh kita punya fahaman politik sebagainya. Tapi dalam hal ini, kena tolak ke tepi kejap. Kena tolak tepi kejap. Sebab kalau dituduh saya menghina ataupun cuba untuk membawakan satu naratif fitnah terhadap Fadhil Siddiq, konon-kononnya atas sebab politik, dia jawab video saya itu pun, dia ulas video saya itu pun sebenarnya dikelabui oleh masalah politik. Sedangkan jelas dan nyata, saya berbicara tidak ada neraca politik dalam hal ini. Tidak sama sekali. Sebab ini saya bicara tentang benda itu tak patut. Sebab Fadhil Siddiq ini merupakan seorang menteri. Menteri ini bukan satu benda berkaitan dengan parti politik, tetapi berkaitan dengan rakyat. Agama rakyat ini ikut agama pemimpin. Itu kata Nabi SAW. Jadi anda kata kalau dia buat macam itu, katakanlah kalau dia haramkan kafir itu perkataan Al-Quran di rumah dia, jadi apa akan terjadi sekiranya kalau benda itu menjadi ikutan masyarakat? Jadi tak boleh macam tu. Tak boleh sangat-sangat. Apatah lagi dengan benda macam tu seolah-olahnya hendak menanamkan satu konotasi perkataan kafir itu, perkataan yang mulia datang dalam Al-Quran merupakan perkataan yang tak elok, yang bermaksud menghina dan sebagainya. Sedangkan maksudnya bukan begitu. Jadi di sini saya nak berpesan kepada anak papa ni kan. Anda nak serang saya, anda nak attack saya konon-kononnya saya ini mengubah ayat Quran dan sebagainya. Sedangkan anda sendiri pun tak tengok konteks masalahnya kan. Anda minta orang lain berlaku adil terhadap Fadlina, ulas ikut konteks. Dengan saya punya video, anda tak nak pula ikut konteks masalahnya kan. Sedangkan video saya itu jelas, clear cut. Saya telah ada satu keratan premis yang saya cakap kenapa benda itu saya ulas macam tu. Kenapa saya baca Al-Kafirun tu macam itu. Sebab apa? Balik pada isu asal, kalau haramkan perkataan kafir dekat rumah, full stop. Tanpa sebarang konotasi yang lain, tanpa sebarang konteks yang lain. Itu yang anda terlepas pandang. Jadi saya harapkan video saya ini dapat jawab keadaan lah. Sebab saya dah tak nak dah ulas pasal ni. Saya dah jawab banyak kali, saya dah ulas banyak kali dan saya harapkan semua faham di mana kita bukan hendak jatuhkan Fadlina. Kita bukan nak kata dia tu lembut dengan kafir ke apa-apa ke, tak ada. Sebaliknya kita nak kata apa yang dicakap itu salah. Tak betul dari segi laras bahasa dia. Kena ingat benda itu. Kata-kata yang salah walaupun niatnya baik akan bermaksud yang salah. Sebab pemahaman orang di luar sana berbeza-beza tau. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang public figure, Fadlina kena berhati-hati. Kita semua kena berhati-hati sebenarnya. Sebab takut kata-kata kita ini disalah ertikan. Tetapi itulah. Anda kata kalau anda nak orang berlaku adil terhadap Fadhil Siddiq, anda kena berlaku adil terlebih dahulu. Kalau anda nak minta orang ulas sesuatu berkenaan menteri anda ikut konteks, anda juga kena ulas ikut konteks sebenarnya. Tetapi masalahnya sekarang ni anda sendiri berlaku tak adil, mana mungkin anda hendak menerapkan keadilan itu pada orang lain. Mana pergi keadilan, betul tak? Tetapi tak apalah, kita faham. Anak papa ni kadang-kadang terdesak. Mereka mempertahankan atas dasar ketaksuban, bukan atas dasar keilmuan pun sebenarnya kadang-kadang kan? Kadang-kadang lah, tak semua kadang-kadang. Tetapi nak macam mana? Ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka nak, betul tak? Termasuklah untuk kata apa, mempertahankan benda-benda yang tak betul semata-mata kerana kita kena pertahankan menteri daripada walaon dan macam-macam lagi. Kalau tidak, tak adalah Sani Hamzah kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.